Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu Tipus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah bersama saya lagi Ustaz Ahmad Majdi bin Sanusi ataupun Cikgu Tipus. Hari ini kita akan belajar bersama dalam Pendidikan Islam tahun 3 Bidang Adab. Ilmu dituntut, adab dipelihara. Tajuk ini anak-anak murid boleh tengok dalam buku teks muka surat 128 hingga 133. Standard kandungan 6.2, standard pembelajaran 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5. Seterusnya, sebelum kita memulakan pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa supaya Allah memberi kemudahan untuk kita faham daripada pelajaran yang akan kita belajar, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentankan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini, kita harapkan murid dapat membaca dalil naqli yang berkaitan adab menuntut ilmu dengan betul. Menjelaskan 3 daripada adab-adab menuntut ilmu dengan tepat. Menyenaraikan 3 kepentingan mengamalkan adab-adab menuntut ilmu dengan betul. Menjelaskan keistimewaan beramal dengan adab yang mulia dengan tepat. Jadi ini adalah objektif pembelajaran kita. Diharap semua dapat fokus kepada apa yang kita hendak bincangkan. Jadi sebelum tu kita tengok dulu apa gambar yang Ustaz sedia pada hari ini. Okey, ini gambar macam mana pembelajaran dalam kelas. Adab-adab dia nak bertanya dengan cikgu, angkat tangan, duduk dengan sopan santun. Itu adalah adab-adab belajar. Yang sebelah ni, ini gambar orang dulu-dulu. Nak belajar duduk bersila je, menghadap tok guru yang mengajar. Semuanya duduk tunduk saja, dengar saja guru mengajar. Supaya mendapat berkah duduk pun rapat-rapat. Sekarang tak boleh lah, musim Covid ni. Dulu disunatkan kita duduk dalam majlis rapat-rapat supaya malaikat turun dapat rahmat. Duduk rapat dia pun mendapat rahmat dah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya kita tengok dalil naqli yang menyuruh kita menuntut ilmu. Dalam Islam, dalam agama kita, menuntut ilmu ini dituntut. Bukan kita belajar sebab ibu bapa yang suruh, tapi sebab apa? Sebab agama kita yang minta kita belajar. Jadi itu akan memotivasikan kita lagi untuk belajar. Jadi kita baca sama-sama lafaz hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Sekali lagi kita ulang. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Jadi ini adalah
lafaz hadis dan bukti. Dalil ni maksudnya bukti daripada Al-Quran dan hadis, menunjukkan kita kena menuntut ilmu. Rawahu Ibnu Majah. Kita tengok apa makna hadis itu, terjemahan hadis. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Maksudnya diwajibkan kepada setiap orang Islam. Tu agama kita mewajibkan kita menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini bukan semata-mata sebab mak ayah kita suruh, tapi yang lebih tinggi adalah kerana agama, tuntutan agama, supaya kita menuntut ilmu. Okey, kita tengok ilmu itu terbahagi kepada berapa. Yang mana yang wajib kita tuntut, yang mana kita wajib kita belajar. Jadi ilmu itu ada dua. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ingat dua. Ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Jadi kita tengok apa pengertian kepada ilmu fardu ain itu. Ilmu fardu ain itu ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam. Yang ni semua kita kena belajar. Wajib setiap individu Islam. Iaitu yang berkaitan dengan contohnya solat fardu. Sebab kita semua diwajibkan sembahyang 5 kali sehari. Jadi kita wajiblah kena belajar. Kita diwajibkan sembahyang, takkan kita tak diwajibkan untuk belajar. Untuk sembahyang itu, ilmu sembahyang, puasa kita wajib. Di samping itu ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah. Kita kenal Allah, siapa Tuhan kita, mengikut rukun iman. Rukun iman dan rukun Islam itu wajib kita pelajari. Tak boleh tak nak belajar. Kita kena belajar. Seterusnya ilmu fardu kifayah. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Contoh yang diberikan, solat jenazah. Jadi dia fardu kifayah. Dalam satu kampung ada orang meninggal, kalau ada setengah daripada penduduk kampung pandai sembahyang jenazah, pandai urus jenazah, jadi terlepaslah kita. Itu maksudnya fardu kifayah. Dan yang lebih luas lagi ilmu fardu kifayah ini, iaitu contoh doktor. Dalam negeri kita contoh tak ada doktor, kita terpaksa ambil doktor daripada luar, bayar mahal dan sebagainya. Kita pun tak kenal orang bukan Islam pula tu yang jadi doktor. Jadi menjadi fardu kifayah. Kita nak menyelesaikan masalah orang penduduk kampung kita, nak menyelesaikan penduduk negeri kita contoh. Jadi fardu kifayah, kita kena ada jugalah orang yang belajar doktor untuk menyelesaikan masalah-masalah ataupun hal ehwal orang Islam setempat. Di tempat kita tak ada orang yang meniaga, contoh meniaga makan. Semua yang jual itu bukan orang Islam. Jual sayur bukan orang Islam, jual ikan bukan orang Islam. Banyak semua bukan orang Islam. Jadi menjadi fardu kifayah kepada kita. Kita belajar, kita cari macam mana nak meniaga, biar sumber makanan untuk diberi kepada orang Islam itu betul-betul halalan tayyibah, betul-betul halal dan suci untuk dimakan. Itu fardu kifayah. Okey, kita buka luas apa maksud ilmu fardu kifayah itu. Jadi kepentingan ilmu fardu ain ini, kita tengok yang fardu ain itu melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Penting kita belajar fardu ain, ilmu fardu ain ini
untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Perintah Allah solat tadi. Jadi kita belajar, jadi sempurnalah sembahyang kita. Membentuk peribadi yang sempurna. Apabila fardu ain sudah sempurna dalam diri kita, jadi sempurna peribadi Islam itu. Ibadah kita sempurna. Menegakkan syiar Islam. Apabila fardu ain pun kita dah kemas, orang tengok, betul orang Islam ini betul-betul dengan agama dia, tidak memandang enteng, tidak pandang mudah-mudah ya nak sembahyang. Saya nak sembahyang, sembahyang. Saya tak nak sembahyang. Jadi orang bukan Islam tengok, orang Islam pun lebih kurang kita saja, tak kuat agama. Jadi tak kuat syiar Islam itu. Hidup bahagia dan sejahtera apabila kita buat segala perintah kewajipan daripada Allah. Yang memberi bahagia ini dan sejahtera ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita tengok kepentingan ilmu fardu kifayah, mewujudkan masyarakat yang bekerja sama. Jadi dah ada pelbagai bidang, ada yang jadi doktor, ada yang jadi macam-macam dalam masyarakat kita. Jadi ada pelbagai kemahiran. Jadi taklah semua sama saya, semua jadi cikgu, semua jadi nelayan, semua jadi. Ini semua satu pandangan sajalah. Jadi apabila masyarakat kita betul-betul menghayati fardu kifayah itu, okey, yang ni pandai bidang ni dia akan tolong yang ni pandai bidang ni dia akan tolong bidang tu. Jadi wujud kerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu, seperti saya sebut sebelum tadi, akan melahirkan tenaga pakar dalam kedoktoran, pakar dalam pembinaan, pakar dalam mengajar. Jadi tenaga-tenaga pakar itu kita perlukan juga. Meningkatkan ekonomi negara. Jadi apabila orang merasa terpanggil untuk buat fardu kifayah ini, okey, dia akan laksanakan betul-betul. Sebab apa? Tuntutan agama. Bukan dia kerja itu semata-mata untuk hidup di dunia semata, tapi dia adalah tuntutan agama. Jadi dia akan betul-betul buat kerja dia, betul-betul dia laksanakan mengikut lunas Islam. Umat Islam akan bertambah maju. Itu kepentingan ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Seterusnya adab menuntut ilmu. Yang pertama, ikhlas. Apa-apa buat kerja pun mesti ikhlas. Ikhlas kerana Allah semata-mata. Menuntut ilmu pun ikhlas kerana dia, kerana tuntutan agama. Kita ikhlas niat kita. Bukan kita menuntut ilmu ini sebab kita nak kerja besar. Tapi kita menuntut ilmu ini yang pertama ingat, sebab menuntut ilmu itu dituntut dalam agama kita. Yang itu menghormati guru. Yang ini pun akan membuahkan hasil yang keberkatan daripada ilmu itu. Apabila kita hormat guru, ilmu akan mudah. Allah akan mudahkan segala urusan kita. Menghindarkan diri dari melakukan dosa. Ini apabila kita semakin berilmu, ilmu itu akan pandu kita. Ilmu dan keimanan kepada Allah akan pandu kita untuk menghindarkan diri daripada melakukan dosa. Tekun berusaha dan tawakal. Jadi yang ni satu lagi, masa kita belajar ini, kita cuba hindarkan diri kita dalam melakukan dosa. Mana mungkin kita bermaksiat kepada Allah, dalam masa yang sama kita nak ilmu, keberkatan ilmu itu. Ilmu itu cahaya, sedangkan dosa itu adalah kegelapan, dia tak boleh duduk sekali. Jadi kita kena buang yang gelap itu, barulah ilmu mudah masuk dalam dada kita. Tekun berusaha dan tawakal. Sentiasa berusaha. Susah, tak faham, kena usaha.
zaman sekarang ini mengantuk duduk kat rumah tengok komputer, kena usaha juga dan tawakal kepada Allah, serah kepada Allah supaya diberi kemudahan kepada kita untuk belajar. Sabar, sabar dalam menuntut ilmu. Susah sikit pun kena sabar, susah banyak pun kena sabar juga. Buah hasilnya Allah akan mudah untuk kita faham ilmu itu, dan Allah akan tunjuk di mana kita akan gunakan ilmu itu. Doa dan redha ibu bapa, adab menuntut ilmu juga sentiasa berdoa. Doa itu biasa kita baca tadi di awal pelajaran kita tadi, kita baca Allah maftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Maksud itu doa untuk kita nak belajar, doa sentiasa supaya kita diberi kemudahan daripada Allah. Kita kena bergantung harap kepada Allah. Redha ibu bapa pun kita kena minta dengan ibu bapa, ataupun kita mengharap redanya, iaitu juga adalah doa untuk kita, doa daripada ibu bapa untuk kita mendapat keberkatan kita, memudahkan kita menuntut ilmu, faham dalam ilmu itu. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Yang pertama, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Jadi sebab kita sentiasa amal adab menuntut ilmu itu, dia akan mendorong kita bersemangat mengamalkan ilmu yang dipelajari. Mudah memahami isi pelajaran, insya-Allah. Dengan sebab kita mengamalkan adab itu, ilmu bertambah berkat. Seperti Ustaz dah sebut tadi, disayangi guru dan rakan. Semua orang sayang kita sebab kita dalam majlis ilmu kita tak buat kacau, kita tak bising. Jadi orang tak bermasalah dengan kita. Bermotivasi untuk belajar. Akan menambah motivasi, menambahkan semangat kita untuk belajar lagi. Belajar dan belajar. Itu adalah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu. Diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini disebutkan dalam Al-Quran. Akan diangkat darjat orang yang berilmu. Apabila Allah yang angkat darjat kita, Allah akan tampilkan kita apabila kita berilmu. Orang akan tengok kita mulia. Itu kenapa? Kerana Allah yang tampilkan kita. Hatta dalam bidang apa-apa pun, Allah akan angkat darjat kita. Orang tahu. Contoh dalam kedai makan. Bila dia belajar banyak ilmu tentang masak, jadi Allah angkatlah darjat dia. Orang nampak kedai dia terbaik. Orang nampak masakan dia yang terbaik. Itu secara mudahnya lah untuk kita faham apa dimaksudkan diangkat darjat di sisi Allah. Dan di akhirat kelak, orang yang berilmu ini ada darjatnya tersendiri. Rumusan, adab menuntut ilmu dapat menjamin keberkatan hidup serta bermanfaat untuk diri dan masyarakat. Jadi sentiasa kita amalkan adab menuntut ilmu. Dan ilmu itu semakin kita belajar banyak, semakin kita makin tunduk. Dan saya memetik kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sesiapa yang tidak memelihara dirinya dari perkara yang sia-sia dan dosa, maka ilmunya itu tidak akan memberi manfaat kepadanya. Jadi ilmu ini biarlah dia dapat memelihara diri kita daripada perkara sia-sia dan dosa. Dosa itu lagi berat. Jadi kalau kita belajar banyak, adab kita tiada. Adab kita dengan orang, kita dah mana dia, kita yang paling alim, itu pun tak ada juga. Apabila kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu itu, seperti pepatah Melayu kata, resmi padi. Semakin
Semakin berisi, semakin tunduk. Iaitu yang Islam nak. Bukan semakin berisi, semakin tinggi. Semua orang di sekeliling kita, semua jahil. Aku seorang saja mendabik dada yang paling pandai. Itu tak nak. Itu bukan tuntutan agama kita. Tuntutan agama kita, semakin kita belajar, semakin tunduk, semakin tawaduk. Dan ulama-ulama dulu, semakin dia belajar, semakin dia rendah diri. Sebab dia semakin belajar, dia tahu, banyak lagi rupanya aku tak tahu. Dah jadi ketagih. Belajar, sampai tua pun belajar. Jangan berhenti. Jangan, kita ingat, habis tingkatan 5 dah tak nak belajar. Habis belajar universiti, degree, sampai PhD sekalipun, kita kena sentiasa tambah ilmu kita. Yang pertama, matlamat yang pertama kita, supaya kita rapat dengan Allah. Dapat memberi manfaat kepada diri kita dan masyarakat keseluruhannya. Itu matlamat pembelajaran kita. Jadi sekadar itulah perkongsian saya pada hari ini. Ingat pesan saya selalu, jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertemu lagi.